Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan OCE akan membentangkan projek sosial budaya yang memfokuskan kepada kaum orang asli temuan. Isu yang kami bawakan adalah penghayatan nilai Islam yang kurang di kalangan orang Islam kaum orang asli temuan. Lokasi kajian kami adalah Kampung Orang Asli, Sungai Lalang Baru, Semenyih, Selangor. Kawasan orang asli ini terletak di daerah Hulu Langat. Kawasan yang berdekatan dengan perkampungan orang asli ini adalah Taman Peringatan Nirvana, Christian Memorial. Pemilihan lokasi kajian ini yang dilakukan di Kampung Orang Asli Sungai Lalang Baru Semenyih adalah berdasarkan beberapa faktor, antaranya faktor jarak. Beberapa ahli pelaku kajian menetap di kawasan Semenyih dan Ceras Selangor. Kedua-dua kawasan ini berdekatan dengan lokasi kajian dan masa yang diambil untuk tiba di Kampung Orang Asli hanya 30 minit sahaja. Jarak yang dekat ini memudahkan proses pencarian maklumat dalam penyempurnaan tugasan folio. Juga, rasa ingin tahu mengenai cara hidup orang asli di Kampung Sungai Lalang Semenyih ini menyebabkan pemilihan bagi lokasi ini. Kekerapan melihat kegiatan sesetengah orang asli yang lalu lalang di sekitar Semenyih mencetus perasaan ingin tahu lebih lanjut mengenai cara hidup mereka. Kaedah kajian. Sebelum memulakan kajian, pengenalpastian telah dilakukan bagi memudahkan proses mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, 4 kaedah telah digunakan untuk menyempurnakan kerja khusus ini. 4 kaedah kajian adalah seperti berikut. Yang pertama, pemerhatian. Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti pola migrasi yang berlaku di kawasan perkampungan orang asli. Kemudian, yang kedua, temu bual. Seterusnya, sesi temu bual telah dilakukan kepada beberapa orang penduduk kampung untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka mengenai pola migrasi di perkampungan tersebut. Temu bual dijalankan kepada penduduk kampung yang telah lama menetap di situ kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung. Yang ketiga adalah kaedah rujukan. Selain itu, rujukan telah dibuat di perpustakaan serta melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan, terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku dalam kalangan orang asli di Malaysia. Dan yang terakhir iaitu kaedah audio. Kaedah audio telah digunakan untuk melaksanakan kajian ini. Dengan maklumat yang diperolehi akan memantapkan lagi kajian yang telah dilakukan. Ringkasan latar belakang isu. Orang asli temuan merupakan suku kaum bagi kaum asli Melayu Proto. Bahasa pertuturan dan beberapa adat kebiasaan mereka tidak kurang bezanya dengan masyarakat Melayu berbanding suku kaum asli yang lain seperti Negrito dan Senoi. Di Kampung Sungai Lalang Baru, Semenyih, purata penduduk orang asli di sini adalah dalam lingkungan 400 hingga 500 orang persegi. Terdapat orang asli temuan beragama Islam dan bukan Islam di Kampung Sungai Lalang Baru ini. Bagi orang asli temuan bukan beragama Islam, mereka mengamalkan kepercayaan animisme dan pemujaan roh terhadap sumber-sumber alam seperti pokok-pokok besar, api, petir, kilat dan sebagainya. Mereka mempercayai bahawa sumber-sumber alam tersebut mempunyai roh yang menguasai manusia dan alam dunia. Manakala bagi orang asli temuan yang beragama Islam, mereka ini mempercayai Tuhan Yang Maha Esa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang menjadi isunya di sini pemahaman, penghayatan serta amalan mereka tidak berlandaskan syariat secara menyeluruh. Terdapat dalam kalangan mereka membelah anjing bagi menjaga rumah dari penceroboh orang luar dan juga sebagai haiwan peliharaan. Manakala tangkal menjadi medium perubatan tradisional bagi menyembuhkan penyakit, bermain judi dan meminum arak. Sebagaimana kita tahu, dalam Al-Quran dan As-Sunnah
sudah jelas menyatakan bahawa perkara-perkara tersebut adalah haram di sisi agama. Seterusnya, hasil pemerhatian. Penghayatan Islam dalam kehidupan masyarakat orang asli pada masa kini kebanyakannya sudah jauh dari terah Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun mereka beragama Islam, tetapi Islam itu hanya terletak pada nama sahaja. Kehidupan mereka kosong tanpa penghayatan Islam yang sebenarnya. Contoh yang dapat dilihat iaitu di perkampungan orang asli Sungai Lalang, Semenyih. Di persekitaran rumah mereka dipenuhi dengan anjing belaan mereka sahaja. Kelihatan banyak anjing yang sedang tidur di kaki lima kediaman rumah mereka. Pembelaan anjing sudah tiada beza dan tolak bandingnya dengan pembelaan kucing. Bukan itu sahaja, dari segi perubatan, mereka lebih cenderung menggunakan tangkal berbanding pergi ke klinik bagi mendapatkan rawatan moden. Hal ini boleh mempengaruhi perspektif para pengunjung yang datang melawati mereka bagi pelbagai tujuan terhadap identiti Islam, terutamanya orang bukan Islam atau orang asing yang mengunjungi ke tempat mereka. Ini boleh menyebabkan imej Islam itu sendiri tercemar. Dan ini pula berkaitan dengan pihak bertanggungjawab dan peranan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap kebajikan, penempatan dan kemajuan orang asli adalah Jabatan Kemajuan Orang Asli, iaitu JAKWA. JAKWA juga bertanggungjawab untuk memastikan masyarakat orang asli dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat majmuk Malaysia yang lain. Jabatan Kemajuan Orang Asli ini, iaitu JAKWA, berperanan untuk membentuk masyarakat orang asli ke arah yang lebih progresif dan dinamik selari dengan visi JAKWA, iaitu organisasi penggerak yang unggul dalam memajukan masyarakat orang asli setanding masyarakat perdana. Tujuan utama atau peranan penubuhan JAKWA adalah untuk melindungi orang asli dan cara hidup mereka daripada kepesatan perkembangan tamadun dan eksploitasi masyarakat luar, di samping menyediakan kemudahan dan bantuan pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosioekonomi. Dalam pendidikan orang asli, pihak JAKWA bersama dengan Kementerian Pendidikan sentiasa merancang dan melaksanakan langkah-langkah yang relevan serta sesuai untuk kemajuan pendidikan orang asli. Sehingga kini, usaha berkenaan telah banyak menampakkan hasil. Peranan ini boleh dilaksanakan adalah melalui pendekatan pembangunan sosioekonomi, pendidikan, kesihatan dan pembangunan modal insan secara terancang dan berterusan. Tujuannya adalah untuk mencapai objektif peningkatan pendapatan, memperluaskan kemudahan prasarana mereka, meningkatkan tahap kesejahteraan hidup yang lebih baik, melahirkan generasi baru yang berpendidikan dan dinamik, serta warisan dan budaya masyarakat orang asli dapat dipelihara sebaiknya. JAKWA selaku agensi pelaksana juga memberikan penekanan yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan orang asli melalui pewujudan tempat atau kawasan perusahaan kraftangan dan herba daripada penghasilan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli juga dilibatkan dengan pelbagai bentuk program latihan seperti automotif, jahitan, pertukangan kayu dan lain-lain untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam pelbagai bidang ini agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat yang lain. Secara keseluruhan, kajian ini jelas menunjukkan bahawa kaum asli masih lagi mengamalkan budaya dan tradisi lama mereka walaupun mereka telah lama memeluk agama Islam. Berdasarkan kajian ini, jelas kelihatan bahawa sesetengah orang asli memeluk Islam hanya untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, antaranya Lembaga Zakat Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan beberapa bantuan daripada badan bukan kerajaan NGO. Selain itu, sesetengah orang asli masih lagi mengamalkan kepercayaan yang bercanggah dengan hukum syarak seperti kepercayaan kepada tahyul, sihir dan lain-lain lagi. Mereka juga mengamalkan adat-adat kematian seperti memberi makan kepada roh si mati dan kemenyan akan dibakar dan menaburkan beras basuh tepung tawar semasa dalam perjalanan pulang. Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan kajian sosiobudaya ini adalah kaum orang asli temuan yang beragama Islam masih kurang pengetahuan dan pemahaman berkaitan nilai-nilai agama Islam. Mereka tidak mengamalkan cara hidup Islam yang betul. Hal ini demikian kurangnya pendedahan terhadap mereka mengenai Islam. Pihak yang bertanggungjawab seperti Majlis Agama Islam Negeri, JAKWA serta tidak terkecuali PERKIM yang menguruskan pengislaman mereka haruslah membuka mata
untuk mengatasi isu ini. Dengan cara ini, kaum orang asli Temuan dapat merasai dan menjalani cara hidup Islam yang baru yang tentunya lebih baik berbanding cara hidup Islam mereka yang lama. Sekian.